Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya, Connie Lauren Komarlak, akan membentangkan bahan inovasi saya yang bertajuk Tekmens Procon. Tekmens Procon merupakan singkatan kepada teknik menjawab soalan pro kontra yang dipersembahkan dalam bentuk kad imbas dan kad jawapan yang menggunakan penggunaan kata kunci sebagai formula. Objektif bahan adalah untuk memberi gambaran mudah dan sistematik tentang teknik menjawab, meningkatkan kemahiran menjawab pelajar, meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan dan menyediakan bahan bantu belajar untuk guru dan murid. Inovasi terhasil apabila guru mendapati kumpulan sasaran yang terdiri daripada 16 orang pelajar tidak menguasai kemahiran menjawab soalan perbincangan. Ini dapat dilihat apabila pelajar hanya mengemukakan fakta dan contoh di dalam jawapan tanpa mengemukakan huraian pro dan kontra sehingga kehilangan 2/4 daripada markah. Isu yang ditangani oleh bahan ini ialah pelajar tidak tahu teknik menjawab, pelajar tidak menguasai kemahiran menjawab, prestasi pelajar yang rendah dan kekurangan bahan bantu belajar. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan inovasi ini ialah bahan sedia ada dan terpakai seperti kertas, kam, gunting dan sedikit hiasan. Kelebihan inovasi ini ialah ia bersifat sifar kos, mudah akses, mudah difahami dan percaya mengatasi masalah. Tekmens Procon ini sebenarnya terdiri daripada standard pembelajaran dan standard prestasi yang dipermudahkan dengan penggunaan kata kunci. Dalam standard pembelajaran, ia merupakan unsur yang perlu ada dalam setiap perenggan jawapan pelajar. Setiap perenggan jawapan perlu ada fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil. Dalam hal ini, saya menjelaskan kepada pelajar bahawa kata kunci bagi standard pembelajaran adalah bergantung kepada skop soalan. Manakala huraian pro yang merupakan kepentingan fakta, kata kunci yang digunakan ialah penting agar. Untuk huraian kontra yang merupakan ramalan kesan jika fakta tidak diamalkan, kata kunci yang digunakan ialah sekiranya pasti. Manakala untuk contoh, pelajar perlu mengemukakan watak dan peristiwa di dalam karya kajian dengan kata kuncinya, contohnya watak, dan akhir sekali kesimpulan kecil yang berupa penanda kesimpulan, cadangan dan harapan ditandai dengan kata kunci, jelasnya haruslah agar. Setelah pelajar memahami penggunaan kata kunci bagi setiap 5 unsur ini, maka pelajar akan menulis standard prestasi sebagai jawapan mereka. Baik, ini ialah contoh pembinaan standard prestasi setelah pelajar menguasai standard pembelajaran melalui penggunaan kata kunci jawapan. Standard prestasi merupakan baris ayat yang telah dibina oleh pelajar dengan menggunakan kerangka jawapan. Okey, contohnya lah soalan itu menanyakan tentang bincangkan 5 nilai murni pada watak Tuan Syekh Alam di Rimba berdasarkan cerita hikayat Pelanduk Jenaka dalam teks bermata sastra Melayu. Jadi pelajar tahu bahawa soalan itu meminta tentang nilai murni dalam watak hikayat dalam watak Tuan Syekh Alam di Rimba. Jadi fakta haruslah menggunakan perkataan nilai sebab soalan minta tentang nilai murni. Jadi nilai berani. Kemudian huraian pro yang merupakan kepentingan fakta itu tadi, pelajar akan beri apa pentingnya nilai berani. Jadi ayatnya, nilai berani penting dijadikan amalan dalam kehidupan agar melahirkan insan yang tidak gentar berhadapan cabaran. So ini tadi kata kuncinya, penting agar. Penting agar. Kemudian pada huraian kontra yang merupakan ramalan jika fakta tidak diamalkan, pelajar sedia maklum kata kuncinya ialah sekiranya pasti. Maka pelajar boleh rancang isi mereka, ayat isi mereka, bahagian huraian kontra dengan sekiranya nilai berani tidak diamalkan dalam kehidupan, pastinya seseorang itu akan gentar berhadapan cabaran. Ini ialah ramalan kesan. Baik, kemudian ayat keempat, bahagian contoh, kata kuncinya, contohnya watak. Contohnya watak. Jadi pelajar tahu mereka harus kemukakan watak Tuan Syekh Alam di Rimba dan bagaimana watak Tuan Syekh Alam di Rimba ini mempraktikkan nilai berani dalam cerita yang mereka kaji. Tuan Syekh Alam di Rimba berani berdepan dengan raksasa yang menganiaya penduduk Rimba walaupun tubuhnya jauh lebih kecil daripada raksasa, sedangkan badak, harimau dan seladang melarikan diri apabila didatangi raksasa. So itu contoh berdasarkan hikayat Pelanduk Jenaka. Kemudian, pada kesimpulan kecil, pelajar perlu merumuskan isi, memasukkan cadangan dan juga harapan, dan kata kunci mereka tadi ialah jelaslah, haruslah, agar.
maka pelajar akan menghasilkan ayat seperti ini. Jelaslah sikap berani haruslah diamalkan oleh setiap insan agar dapat mengatasi permasalahan hidup demi hidup yang lebih harmoni. Okey, itu cara membina kerangka isi berdasarkan standard pembelajaran yang dipindahkan ke standard prestasi. Sekarang bagaimana cara bahan ini digunakan? Pertama sekali saya akan beri pelajar soalan. Okey, saya akan beri pelajar soalan, kemudian apabila pelajar dapat soalan, pelajar akan keluarkan kad imbas, kemudian teliti cara untuk menjawab soalan itu. Setelah mereka faham kehendak soalan, mereka gunakan kad imbas ini sebagai panduan bagaimana untuk rancang perenggan isi. Okey, setelah mereka rancang perenggan isi, setelah keluarkan 5 isi ataupun berapa isi yang sepatutnya dikemukakan, pelajar akan menghasilkan kerangka jawapan dengan hanya mengemukakan fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan jawapan. Fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan jawapan, sehinggalah semua isi yang diperlukan itu selesai. Kemudian, langkah seterusnya ya, pelajar kemudiannya meneliti kad jawapan. Itu dalam kad jawapan itu ada standard prestasi. Dan setelah pelajar meneliti standard prestasi dan mereka tahu cara untuk mengembangkan idea, maka mereka akan gunakan kerangka jawapan ini untuk dipindahkan kepada pembinaan satu perenggan isi lengkap untuk setiap perenggan isi. Yang mana isinya terdiri daripada masih ada fakta, huraian pro, contoh dan kesimpulan kecil. Begitu. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana kad imbas ini digunakan oleh pelajar untuk membina kerangka jawapan. Berpandukan kad imbas yang mengandung 5 unsur itu tadi, fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil, pelajar akan menghasilkan kerangka jawapan yang mengandung jumlah isi yang sepatutnya. Okey, katakan di sini pelajar mengemukakan 5 isi sebab soalan tadi adalah soalan tunggal. Jadi pelajar akan menyenaraikan 5 isi. Okey, setiap isi itu terdiri daripada fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil. Begitu juga yang seterusnya. Setelah pelajar mengemukakan kerangka jawapan yang lengkap ini yang terdiri daripada fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil, bahan ini, kerangka isi ini tadi akan mempermudahkan pelajar untuk memindahkan jawapan ini kepada bentuk jawapan lengkap, iaitu dalam bentuk standard prestasi. Kalau ini standard pembelajaran, maka ini standard prestasi, iaitu pelajar pindahkan kerangka jawapan dalam bentuk jawapan lengkap, masih mengandung ayat fakta, ayat huraian pro, ayat huraian kontra, ayat contoh dan ayat kesimpulan kecil. Nah, ini pula adalah contoh jawapan berkualiti yang telah dihasilkan pelajar. Yang mana kalau kita lihat, pelajar ini telah memperoleh 24/25 markah. Untuk isi sahaja, dia telah memperoleh 20/20. Sebenarnya untuk bahagian Techman's Procon, apa yang penting adalah perincian pada bahagian isi. Sebab di sinilah Techman's Procon itu akan diimplementasikan. Maksudnya pelajar ini telah menguasai teknik menjawab yang betul, telah mengaplikasikan teknik menjawab yang betul di dalam jawapan. Kesanan penggunaan bahan ini boleh dilihat melalui 4 perkara. Yang pertama, keberkesanan pembelajaran murid. Kedua, keberkesanan pengajaran guru. Ketiga, peningkatan prestasi pelajar. Dan yang keempat, respon positif pelajar itu sendiri. Yang pertama, bahan ini berkesan terhadap pembelajaran murid. Baik, ini pula ialah contoh meningkatnya kemahiran menjawab pelajar. Sebelum Techman's Procon diperkenalkan, pelajar hanya memperoleh 5/25 markah, manakala selepas Techman's Procon, pelajar berjaya memperoleh markah maksimum 24/25 markah. Kedua, bahan juga berkesan dalam pengajaran guru. Yang ketiga, meningkatkan prestasi pelajar. Dapat dilihat melalui peningkatan grade purata melalui ujian pra, ujian pos, peperiksaan sebenar semester 1 dan semester 2 yang melonjak daripada 2.20 kepada 3.10 dengan keputusan keseluruhan pelajar ketika ini ialah 100% lulus. Baik, ini pula ialah respon positif pelajar. Potensi bahan ialah bahan pernah memenangi anugerah di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa, pernah dikongsikan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa dan sesuai digunakan untuk subjek pengajian am dan sejarah.
saja daripada saya. Terima kasih.